tahun kot, 2 tahun, nak masuk 3 tahun. Ada lesen Airata tu baru saya dapat pergi ke Dubai. Dapat peluang. Dapat peluang pergi ke sana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita bersama podcast Orang Tali. So, hari ini kita ada undangan yang datang, yang saya rasa daripada podcast yang pertama pun kita dah sebut. Dan akhirnya, Alhamdulillah, hari ini kita berjaya jemput Maya untuk datang ke podcast Orang Tali. Maya, apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Okey. Kita akan kenal sedikit tentang siapa Maya, dan kemudian kita akan cerita tentang apa yang dia buat sehingga hari inilah, dan apa yang viral, nanti kita cerita. Okey. Cuba Maya cerita sikit latar belakang Maya, nama, asal dan sebagainya lah. Latar belakang. Okey. Nama saya Normalia binti Siddiq. Dikenali ramai dengan panggilan Maya. Saya dalam bidang rope access tali, dalam erti kata lainnya juru akses tali. Combine sikit dengan NDT dan ada buat sikit mechanical. Okey. Asal mana Maya? Saya berasal daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Negeri Okey. Sembilan. Macam mana mula-mula berkecimpung dalam bidang ni, ataupun apa career sebelum berkecimpung? Cuba cerita sikit perjalanan tu sehingga hari ni yang tadi juru akses tali dan sebagainya. Macam biasa, habis sekolah, saya bekerja sebagai polis bantuan. Okey. Sebab saya kecil-kecil saya nak jadi polis. Okey. So saya bekerja, sebab time tu ada open untuk kerja polis bantuan, pengambilan kerja. Okey lah, try lah. Habis sekolah tak ada buat apa kan. Okey. Dan pergi lepas 3 tahun. Bertahan selama 3 tahun lama sahaja. juga. Okay. Lama tak lama, 3 tahun lah. Lepas tu saya berhenti. Saya minat fashion sebab saya suka berfashion waktu tu muda lagi ya. Okey. Dalam bidang fashion dalam 3 tahun macam tu. Selepas tu dalam masa yang sama saya minat dengan climbing. Saya ada pergi suka naik gunung. Okey. So kawan saya cakap, kenapa kau tak kerja macam orang cuci bangunan tu? Cakap ada ke? Sebab time tu tak tahu lagi. Tak tahu lagi ada kerja yang macam tu. Dan dia pun suruh try. Saya pun try lah, pergi interview apa semua. Lepas saya dah pergi interview apa semua, dah bekerja, saya rasa ini apa yang aku nak sebenarnya. Okey. Sebab hari-hari kita belajar benda yang baru dekat site. Hari-hari kita jumpa benda yang baru. Kalau kita dekat fashion tu, hari-hari kita lipat kain je. Hari-hari buat benda yang sama. Hari-hari kita monitor orang, itulah, assist orang. Tapi rope access ni tak. Walaupun kita belajar hari ni benda ikat tali, esok kita belajar pula benda lain. Walaupun dia ikat tali juga, tapi benda yang lain, benda yang berbeza. Sentiasa ada benda baru. Sentiasa ada benda baru yang kita boleh belajar. Daripada situ yang saya, okay, this is final lah. Memang inilah apa yang aku nak. Dan sampailah sekarang. Berapa lama dah? Untuk tahun ni 7 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah 7 tahun. 7 tahun bermula daripada yang tadilah cerita tadi. Start daripada first day saya masuk sebagai apa orang kata yang bekerja bukan freelance. Internship ke? Bukan internship. 6 bulan je. Okey. 6 bulan je. After 6 months tu in-house training, saya bekerja freelance sendiri. I see. Attachment 6 month attachment. Macam tu lah lebih kurang lah 6 month attachment. Okay. Habis kontrak 6 month tu, dan saya bekerja as a freelance. Okey. Ambil kursus tu kat mana? Cerita sikit. Saya ambil in-house training dekat Anas. 6 bulan dengan Anas. Lepas tu
saya freelance dulu. Freelance, pergi sini sana sini. Then dalam masa yang sama tu setiap kali saya bekerja dengan orang tu, orang kata, kenapa kau tak pergi ambil air rata? Okey. Pergi buat lesen. Okey. Sampai bila tak ada, tak certified. Okey. Tak certified. Nanti apa-apa jadi susah. Ramai yang bagi tahu, pergilah, dia orang bagi jalan, orang tunjuk jalan macam ni, air rata ni dia ada level 1, level 2, level 3, dia boleh pergi macam-macam, dia luas. Daripada situ nampak oh macam tu rupanya. Then saya pun slow down kumpul duit sebab dekat Malaysia untuk kita nak pergi ambil air rata tu tak semua orang mampu. Saya boleh kata macam tu sebab mahal. Time saya 3,800 tu, nak pergi tu mengumpul duit tu agak lama juga. Yalah. Sebab kita punya income kalau dekat Malaysia untuk buat rock access yang macam cuci bangunan ni, that time tak terlalu besar dia punya rate. Tapi memang saya pun dengar daripada rakan-rakan lah dalam industri, bukan kata dulu je harga tu mahal, sampai sekarang pun orang masih lagi mahal lah nak pergi ambil rata. Bukan tak nak, tapi bila melibatkan kos kan. Betul. Okay. Kemudian bila dah rata satu, peluang kerja makin luas lah, betul kan? Betul. Paling jauh Maya pernah pergi dengan air rata. Maksudnya dengan sijil. Dengan menggunakan air rata punya sijil tu. Paling jauh saya pernah pergi Dubai selama 2 bulan. Okey. Alhamdulillah. Tapi bukannya instant dapat, tak. After 2 tahun kot. 2 tahun nak masuk 3 tahun. Ada lesen air rata tu baru saya dapat pergi ke Dubai. Dapat peluang pergi ke sana. Itu pun alhamdulillah rezeki, tak tahu macam mana rezeki tu. Orang approach email saya. Orang email saya, dia kata berminat tak untuk pergi ke Dubai. Aku ingat scam tu. Macam scam ke ni? Sebab kita tak tahu nama company sekian-sekian kan. Kita ramai kawan level 3 yang kita percaya yang dia ni. Dan saya tanya Hafiz lah sebab saya rapat dengan dia. Hafiz, betul ke company ni wujud ni? Dia kata betul lah tu. Dah tanya-tanya macam tu, dia pun recommend untuk pergi kan, untuk experience semua. Untuk experience bekerja di Then, luar. saya pun pergi. Start daripada situ, kita boleh belajar banyak benda and kita bekerja tu macam mana? Berbeza sangat cara kita bekerja di Malaysia dengan di luar. Ramai tak Maya jumpa orang Malaysia bekerja di luar? Ramai, tapi bukan company yang saya kerja tu. Okey. Maksudnya company yang saya kerja tu ramai India. Dalam tim saya tu ramai India sebab Dubai memang senang dapat worker di sana. Ya, worker second worker di sana is India. Saya ada seorang level 3 saya daripada Singapore, Egypt, lagi dengan Scottish. Dan daripada situlah kita berkawan, kita bertukar pendapat, kita belajar cara bekerja. Cara bekerja yang betul, ikut SOP, ikut dia punya flow kerja. Mungkin kalau kita kat sini mungkin tak, kita skip. No, dekat sana no skip. Sebab Maya kira beruntung dapat peluang bekerja di luar. Dan saya rasa ramai juga yang impikan dapat peluang macam mana Maya dapat. InsyaAllah. Kan? Maya pernah viral. Kita cerita viral tu. Saya rasa semua orang di Malaysia ni, even yang saya rasa paling besar bila Tun Mahathir pernah wish congrats pada Maya. Kan? Baru ni. Tentang viralnya seorang wanita berada di atas KLCC. Kita tak nak cerita yang viral tu sebab saya rasa semua orang nak cerita. Saya nak cerita kesan dalam hidup lepas benda tu berlaku. Dia agak serabut juga. Yang ni ramai orang tak tahu kan. Sebab kita bukan influencer ke, kita bukan artis ke, kita bukan orang yang biasa dicari orang. Untuk orang macam tanya-tanya. Kita bukan orang yang itu sebelum tu kan, sebelum viral tu.
Tapi selepas viral kau macam kau kena adapt benda tu. Macam telefon tu macam berdering. dia macam kau kena manage pula. Kita pula nak kena manage benda-benda ni semua untuk masuk dalam schedule kerja kita yang hakiki ni. So saya dengan suami saya berfikir benda ni datang kemudian. Yang viral ni sebenarnya kemudian. Mungkin benda ni ada positif dia, kita ambil as a positif. Tapi untuk yang kita handle this situation, kita buat kerja hakiki kita. Yang interview ni kalau ada kosong, ada ruang baru kita pergi. Baru kau pergi yang situ. Kalau kita ada kerja dan dia panggil kita nak tolak job, jangan. Sebab itu bukan kita punya hakiki punya ni. So itulah saya punya so kalau saya reject, kalau kadang orang panggil saya untuk pergi TV sekian, bukan saya tak nak pergi tapi saya tengah on job. Saya tengah on job. Ramai juga orang tak faham sebenarnya bidang kerja ni yang memerlukan komitmen kan. Betul. Dan bila kita on job, kita bukan simply boleh tinggalkan kita punya site untuk perkara-perkara macam ni. Sebab apabila kita dah on job, contohnya job tu seminggu, tiba-tiba kau datang 3 hari, 2 hari lagi hilang. 2 hari kau hilang. So kita dah kacau manpower kat situ. Kita kacau manpower, kita tak boleh merosakkan apa yang kita dah plan dalam team tu. Betul. Tak boleh susahkan team. Itu yang saya cuba elak lah. Tak apalah yang tak boleh tu, yang kemudian ni tak apalah kan. Yang tu tak apalah. Mungkin ramai yang tak kenal Maya secara personal kan. Maya seorang isteri, seorang ibu, ada anak. Husband kerja apa? Mungkin ramai yang tak tahu. Maya boleh share. Ya ke tak tahu. Suami saya sama dalam satu industri yang sama. Dia pun buat rope access, dia pun buat NDT, dalam bidang NDT juga. Sama macam saya, senang nak handle. Senang nak handle. Dia ada setengah pasangan ni dia kadang-kadang beza. Yang suami dia buat kerja lain, isteri dia, yang ni normal. Bila yang buat kerja sama ni, ada setengah kata okeylah senang ni macam Maya kan. Ada setengah orang pula macam kau pun buat kerja benda yang sama kan, kacau hidup aku pula kan. Tapi mungkin pada Maya mungkin benda ni tak ada masalah. Saya suka kerja dengan suami saya. Sebab bila kita satu site, lagi jimat masa, senang nak handle anak, semua senang. Pergi kerja sekali, jimat pun jimat. Tapi ada masa tu mungkin kalau tak tu, dia kerja sekali tak apa, jangan turun sekali. Kalau turun sekali tu gaduh saja atas tali. Sebab pendapat lain-lain kan. Sama industri tapi pendapat berbeza-beza. Itu biasa. Itu normal. Itu normal. Gaduh tetap gaduh. Pasangan suami isteri mana ada tak gaduh kan. Macam mana pun mesti ada kan. Tak kisah dalam kerja dan sebagainya kan. Okey. Isteri dan kemudian sebagai seorang ibu kan, Maya ada anak kan. Jadi macam podcast kita ni, kita nak tengok di sebalik, bukan saja bidang yang kita nak cerita. Macam kali ni Maya besar SS, tapi kita nak tahu juga pengorbanan sebagai seorang ibu. Bukan semua orang tahu cerita di belakang tabir aku kena tinggalkan keluarga dan sebagainya. Macam Maya, macam mana Maya handle situation ni? Ada anak dan Maya juga kadang-kadang outstation dan sebagainya. Dia benda yang sangat berbeza. Sebelum kahwin lain, bila dah kahwin ada anak, plan tu dah jadi lain dah. Sebab sebelum kahwin, sebelum ada anak, kita plan lain. Dah ada anak, plan lain. Anak besar sikit, plan lain. Anak nanti dah sekolah dah ni, lagi plan lain. So kita ada kata sepakat lah. Sebab benda ni macam mana pun pucuk pangkal, kita kena duduk dekat table and berbincang lah benda ni kan. Tak boleh nak buat keputusan sendiri, aku je nak macam ni, tak boleh. Sebab kita nak, sebab dua-dua dalam bidang yang sama kan. Sebenarnya dua-dua dalam bidang yang sama, lagi mudah nak bertoleransi, lagi senang. Contoh macam kami, anak buat masa sekarang kita decide untuk dia bersekolah di kampung. Sebab dekat sana ada ibu ayah yang tolong pantau, tolong tengokkan. Jadi kami dekat sini bekerja
walaupun kita berlainan site, mungkin Hazim di Turki, saya di mana pun, tak ada masalah sebab anak dah ada yang tolong jagakan, tolong tengokkan. Itulah buat masa sekarang lah. Sebab tak selamanya saya nak bekerja di atas tali kan. So ada bila masa yang sesuai pada waktu yang tepat dia sampai, benda tu akan berubah. Tapi mencabar tak sebagai seorang ibu bila meninggalkan anak, kadang-kadang tempoh masa yang panjang, kadang-kadang kena yalah macam pergi Dubai. Mencabar tak dari segi seorang ibu tu sendiri? Kalau jangan tanya ibu, jangan tanya saya je sebagai seorang ibu, kalau tanya ibu dekat luar sana pun, dia tinggalkan anak dia satu hari, dia pergi kerja pun dia fikir macam-macam dekat anak dia. Apatah lagi yang meninggalkan anak dia berbulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin ada. Lagilah mencabar. Dia punya perasaan tu kadang ada hari okey, ada hari balik kita teringat anak kita, apa boleh buat tak boleh buat, itulah apa yang kita pilih. Sebab betul. Hidup ni pilihan. Betul. Itu yang kau pilih, so kau kena hadap benda tu dengan chill lah, relax je. Tapi mungkin sebab teknologi sekarang dah canggih kan. Betul. Jadi selalu boleh video call, boleh call macam tak sesusah dulu lah. Betul. Kalau ikutkan hari-hari je video call anak tu sebab kita tak ada, walaupun dekat offshore sekalipun still ada wifi. Okay. Walaupun ada certain tempat tu tak ada line, tak ada coverage kan. Tak ada coverage, tapi mesti akan ada hari yang ada juga. So kita guna peluang tu lah untuk kita ni dengan family. Saya dalam hidup saya sekarang ni family je. Apa-apa family je. Kawan tu dah tak berapa ni sangat dah. Kawan tu ada tapi terlalu kecil lah, circle dia tu yang boleh kira berapa orang je. Sebab saya rasa saya tak perlukan ramai kawan untuk berada di sekeliling saya. Saya cuma perlukan small circle tapi yang membina, yang positif, yang boleh bagi saya motivate bila saya rasa aku rindu anak aku macam ni, rasa nak macam ni kan, cerita dengan kawan. Tapi kawan tu dia membantu kita. Itu je orang-orang macam tu yang saya nak. Tapi memang dia bila kita pergi lebih jauh sebenarnya kita bukan tak suka berkawan. Macam saya sendiri kan. Kalau nak share pun sama juga. Lagi jauh kita berjalan, kita terpaksa meninggalkan kawan-kawan ni untuk kadang-kadang untuk mencapai satu matlamat. Tapi bukan bermakna kita tak suka kawan. Betul. Kita suka berkawan kan. Cuma ada certain situasi yang mana kadang-kadang kalau ramai sangat kawan, nak jaga hati ramai orang pula. Betul. Bila small circle ni, kita bukanlah kata kita selektif. Tapi macam yang beritahu tadi, betul. It's good to have yang kawan-kawan yang circle, yang positif, yang sepatutnya membantu meringankan kita punya masalah. Sebab kalau ramai-ramai pun orang kata apa, toxic punya kawan kan pun tak guna juga. Betul. Okey, anak, keluarga, kita cerita sikit pasal industri di Malaysia, especially Rock Access lah. Pandangan Maya sendiri yang dah 6-7 tahun dah terlibat dalam bidang ni, direction industri ni ataupun apa challenge paling besar yang Maya rasa dalam industri ni. Ni personal opinion, tak ada betul, tak ada salah, cakap je. Dan mungkin orang boleh, mungkin orang setuju, mungkin orang tak. Tapi apa pandangan Maya tentang cabarannya dalam bidang ni? Cabaran ni dia ada banyak cabang juga. Salah satunya kalau dalam Malaysia lah, tak kira lah onshore ke, offshore ke, building ke, commercial ke, kita punya harga. Tak kira lah dalam bidang yang offshore pun sekarang, kalau tanya geng-geng offshore pun dah makin turun dah harga. Dah tak macam dulu lah. Dah tak macam dulu. Kalau dulu kata gaji tu memang wow, kita boleh kata wow. Sekarang ni masih besar tapi dia dah menurun. Sepatutnya macam ni tapi dia dah menurun dah. Sepatutnya contoh, saya bagi contoh kan.
sepatutnya gaji untuk buat kerja sekian ni 500 sehari. Okey. Tapi sekarang 200.5 pun ada. 200. Okey. Kalau nak kata 200 pun besar. Maya rasa sebab apa? Apa punca sebenarnya? Yang Maya punya ni lah pendapat sendiri. Okey lah, ni pendapat Ni je pendapat kan? Pendapat je, tak tahulah betul ke tak kan. Maya rasa sebab diorang buang harga mungkin lah, tak tahulah kan, mungkin. Sebab bila kita tanya kenapa murah sangat rate, kata bajet sikit. Okey. Bajet sikit. Kalau tanya kita kan, engkau ambil job tu dengan murah, lepas tu engkau nak untung tapi budak kau bayar sikit. Okey. Tak ni lah, tapi for company tak tahu nak cakap lah kan. Ya. Tapi rasanya bukan, kalau inilah situasi yang berlaku dalam bidang road access yang Maya punya pandangan kan. Sebenarnya dia berlaku kat mana-mana bidang pun. Ya, dekat mana-mana bidang pun dia berlaku je. Cumanya orang bercakap ataupun tak je. Betul. Orang bercakap je tapi cakap belakang. Dalam industri macam saya sendiri dalam industri pokok pun benda ni berlaku. Macam saya sendiri, orang akan compare harga saya dengan foreigner worker. Kan? Tapi sejauh mana kita nak maintain harga kita kan? Dengan foreigner worker ni dia boleh bagi jatuh harga rendah sangat, tapi macam mana cakap lah, sejauh mana orang tu nak hold that price ataupun dia jadi compete by price lah, ataupun dia turunkan harga dan sampai kesannya pada player lah. Betul. Kan, pada orang yang buat kerja kan, dia kesan tu akhirnya pada kita. Dan saya rasa benda ni tak ada, dia bukannya apa kita kata isu sensitif no. Pada saya ini is common situation dalam mana-mana industri. Berniaga pun sama. Dalam perniagaan kadang-kadang orang dia panggil term dia ialah price war. Oh, orang tu buka harga ni, oh kita turunkan. Oh, buka turunkan lagi kan. Dia price war kan. So cuma mungkin dalam industri road access ketara sangatlah kot. Ketara. Sebab player tak ramai. Kita boleh kata player tak ramai. Sebab apa? Kita pusing-pusing kita akan jumpa orang yang sama. Orang yang sama, player yang sama. Samalah, pergilah mana-mana job. Kalau kita pergi main job boiler, contoh boiler. Muka yang sama je. Kan orang tu juga orang gila kan kalau macam saya pergi stadium buat stadium. Muka yang sama juga. So pusing-pusing kat situ. So orang bercakap. Itu je. Tapi it's up to you. Kalau you rasa okay dengan that price, okay lah. Sebab kita macam mana? Saya mungkin benda ni dah jadi macam normalize sangat dekat dalam Malaysia ni. Mungkin kita boleh kata macam kat Malaysia ni kita tak boleh nak judge orang yang ambil rate rendah. Sebab apa? Sebab orang kata mungkin dia dah sebulan 2 bulan tak ada job. Then dia terpaksa ambil that price untuk melangsungkan hidup. Kalau tak dapur tak berasap ke apa, itu yang biasa kita dengar. Yalah. Biasa. Daripada tak ada job, ambil je lah. Kalau 100.5 sebulan dah berapa? Dah 3,000. Kalau 200 naik, kalau 200.5 satu hari naik laut, dah boleh dapat dalam 6,000, 5,000, 7,000. Still money kan. Still boleh dapat 6-7k. Ya. Tak boleh cakap. Yalah. Tak boleh cakap. Kita mungkin dia subjektif lah benda ni. Benda tu subjektif. Kita tak kata benda tu betul, kita tak kata tak apa ambil rate rendah. Tapi kita pun tak kata bagus ambil rate rendah. Sebab kita nak kata tak bagus ambil rate rendah, tapi kita tak nak marah orang ambil rate rendah ni. Betul. Sebab tak tahu apa yang dia tengah struggle sekarang. Betul. Kita tak nak judge dia. Itu yang bila kita tak duduk dalam kasut dia kan, kita pun tak tahu kan. Cuma dari segi generalnya
itulah permasalahannya yang Maya rasa. Permasalahan dia kenapa orang ambil rate rendah sebab mungkin dia terpaksa. Tapi pucuk pangkal dia, kepala dia tu kenapa kau pergi ambil murah. Contoh pergi tukar cermin. Pergi buat dekat bangunan 20 tingkat tukar cermin. Nak juga walaupun dia offer murah kau nak juga ambil job tu kan. Nak juga. Lepas tu kau bayarlah budak 100.5. Dah kalau kau bayar 200 300 mungkin kau tak ada untung kat situ. Engkau yang ambil murah kita pula nak kena tanggung. Tapi sebab kita dah sebulan 2 bulan tak kerja, nak tak nak terpaksa. Daripada tak ada, baik ada juga. Dia jadi macam tu. Sebab ni, dia jadi macam berkait-kait. Yalah. Okey, selain daripada tu, apa lagi challenge yang Maya rasa? Selain daripada hal tadilah, sebagai rope access technician, perempuan. Mungkin ada cabaran lain yang Maya. Kalau perempuan lagi satu masalah bedding. Sebab saya main offshore, bedding adalah salah satu perkara yang selalu sangat saya kena. Maksudnya apa tu? Bedding ni tempat tinggal. Tempat tinggal kita dekat offshore. Sama juga baru-baru ni dekat Turki. Reject, dia email tu dia reject saya sebab bedding lah. Nak arrangement tempat tidur. Sebab satu bilik dia akan letak 2 katil. Okey. Bila dia letak 2 katil, kalau dia bagi satu bilik tu saya seorang, rugilah company rugilah. Itu salah satu sebab, itu salah satu cabaran jugalah. Walaupun kau layak, kau certified, tapi tempat tidur punya pasal kau tak boleh nak naik. Okey. So ceritanya kalau dalam Malaysia ni perempuan masih kurang tempat. Dia dah ada penerimaan. Kalau tengok ramai perempuan pergi offshore kan sekarang. Dia dah ada penerimaan tapi dia kurang tempat. Kalau tempat tu macam contohnya ada shutdown, memang susah lah nak naik. Okey. Sama lah kalau pergi. Tu first time dengar tu isu tu. Saya selalu sangat sebab dia tak boleh nak bagi sebab lelaki tak ada masalah isu ni. Lelaki memang tak ada masalah isu ni, tapi perempuan bila once you masuk this bidang, itu salah satu dia yang kau kena hadap. Yang kau kena jangan mental pula, hari ni dah packing, lepas tu dapat WhatsApp tak boleh naik lah, awak tak boleh naik ni sebab tak ada bedding. Kita rasa macam geram pun ada kan, tapi itulah hakikatnya. Saya kalau nak naik laut ke apa, dah dapat boarding, kita akan dah confirm baru packing. Macam tu. Kalau tidak macam menyakitkan hati. Pernah ada experience yang last minute macam tu? Ada, banyak kali dah saya. Banyak kali dah. Okey, first time lah sebab perempuan punya situation kan. Situasi dia lain. Sebab lelaki tempat tidur tu bukan masalah kan. Betul. Sebab sana memang pekerja dekat sana majoriti dia lelaki. Okay. Kita lah yang perempuan ni bila nak step into men's world dia panggil kan. Dia ada sikit masalah. Ada masalah. Okey. Berkaitan dengan industri juga, peralatan. Kan kita pakai PPE dan sebagainya. Macam Maya ada personal PPE ke ataupun company sponsor ke macam Maya sendiri? Okey, untuk kalau saya pergi ke offshore, majoriti diorang akan sponsor. Maksudnya diorang akan bagi PPE. Diorang akan supply lah, company akan supply PPE. Sebab apa? Sebab diorang memang dah dengan IRATA, so diorang tak boleh pakai personal punya kita. Diorang audit, dia audit. So memang kena by company. So orang yang bekerja di offshore tak payah pening kepala. Kalau kerja atas tali, kau dah ada dah ready dah, barang dah ready. Ini yang ramai orang tak tahu juga kan. Mungkin juga ada orang yang tak tahu. So kalau untuk offshore memang barang ready. Okey. Ataupun company akan cari solution lah untuk sediakan sebab itu memang under company. Tapi bila kita bermain dekat buildings, commercial punya ni macam cuci bangunan yang kita nampak di darat lah dekat bangunan ni, kebanyakannya personal PPE. PPE tu kita beli sendiri. Saya after saya keluar secara freelance selepas setahun macam tu lebih kurang saya baru ada perlahan-lahan baru ada personal PPE. Itu pun beli satu bulan ni gaji beli device, beli stok dulu.
stop pun beli yang second hand. Carilah orang yang, sebab kita nak beli barang, kita tak boleh nak beli barang dengan orang yang kita tak kenal. Sebab Betul. kita tak tahu orang tu jaga Betul macam ke mana. jaga ke Betul ke macam- jaga. At least contoh saya beli dekat abang, saya tahu abang jaga macam mana. Okey. Sebab abang pun ada training center. So kita tahu orang tu jenis dia macam mana. So kita cari orang-orang yang macam tu lah. I see. Kalau ya kalau tengok dalam media apa sosial ataupun apa platform yang kita boleh beli secara online ni kan. Apa pandangan Maya yang sekarang kan brand daripada China. Oh. Personally lah your thought. Dan orang beli tau. Apa pendapat? Personal. Apa pendapat Maya kan? Sebab banyak sangat ni brand China ni yang masuk ke pasaran kita. Personally, Maya ada kerja dengan company yang pakai barang. Maya pakai barang sendiri. Even dia bagi PPE barang diorang. Okay. Maya pakai. Maya lebih rela pakai, tak apalah kau bayar aku rate sekian, aku pakai barang aku. Barang sendiri. Sebab tak percaya. Sebab ada ke? Ni kita off record lah. Tak payah sebut nama company. ada. Ada. Saya dengan dia tengok, dia kata tak payah bawa PPE. Dia dah kat site dah ada PPE lah. Okay. Kita selalu terkena lah. Standby. Datang tengok, no, dia tak apa lah, aku pakai PPE aku lah, tak apa. Tak ada lah cakap dengan bos dia kan. Tapi macam, tak apalah. Tapi ada company lain Maya pernah? Ada. Tapi company kita masuk dalam tempat yang sama. Kita team lain, dia team lain, tapi team tu pakai. The worst thing is after diorang buat bumbung tu, tali tu dia lay atas rail, dia tinggal seminggu je. Color luntur, yang kau cuba ambil yang Azim ambil, dia gesek antara tali dengan tali, reput ni. Reput. Tak, diorang tinggal seminggu sebab apa? Sebab diorang keluar site. Diorang tinggal barang? Diorang tinggal tali tu. Bila tali ni nampak cantik warna oranye, cantik lagi. Tapi kenapa sebelah atas pudar, belah bawah pekat, sebab atas kan terdedah matahari ya. Memang korang tak judge Memang praktis tinggal barang kat site ke? Kalau kita orang tak, kalau tali tergantung, kita orang ikat. Memang kita orang nak guna besok. Tapi contoh Yalah. Kalau Jumaat, Sabtu Ahad cuti, kita orang tarik tali. Kan? Itu biasanya yang praktis yang itu best practice. Best practice kita dekat site. Siapa yang tak kira daripada Anas dulu kita memang best practice macam tu. Sampailah sekarang kita memang kalau 2 hari cuti Jumaat Sabtu angkat tali lah. Memang tarik tali lah kita. Yang ni tinggal je. Seminggu tinggal. Seminggu tinggal. Itu seminggu bukan dekat hujan panas tu. Indoor, cuma terdedah lah kena matahari. Yang atas pudar, yang bawah pekat, bila kita gesek sesama tali, reput. Putus? Tak putus. Tapi kulit luar tu reput, bayangkanlah. Kalau kulit luar pun reput. Dia jadi peroy dia macam debu macam tu. Okay. Tak tahu nak kata, uish, tali ni tak leh ni. Cakap kena bagi tahu dengan orang, takut nanti pakai putus. Kita concern. Betul. Tapi kita tak jumpa budak tu. Kita dah sampai masa nak balik. Maksudnya diorang ni sama site tapi sama site buat bumbung juga. Tapi diorang team lain lah. Kita team lain, dia team lain. Memang kita dari awal kita tahu barang ada benda kita boleh pakai. Barang contoh saya tak kata yang major harness, tali, carilah yang betul-betul punya yang brand yang established. Tapi kalau kau nak beli macam Footloop, okey je. Tapi betul. Ramai orang confuse. Ni just share lah kan. PPE dengan aksesori. Those PPE ni bahasa mudahnya yang jaga nyawa kita. Kan? Tak kisahlah dia kita panggil minor ke major hazard ke.
tapi yang jaga nyawa kita. Tapi kalau kata yang footloop, accessories kan, so tak ada masalah Bossy chair pun. ke? Yes, kita bukan letak load dekat situ 100% pun kan. Tetapi macam saya cakap, brand ni kadang-kadang bila dia melibatkan kos, duit, harga kan. Barang established harganya mahal. Ya. Bila nak beli yang ni, tapi kita ada option. Kalau brand yang ni mahal, brand A mahal, kita ada brand B. Brand B murah sikit walaupun still mahal, tapi dia murah sikit daripada A. Betul. Daripada kau ambil yang China yang terang-terang yang memang tak ada test and kita tak tahu dia punya ni macam mana. Kita baru juga discover UIAA ni ialah satu untuk sports UIAA. So UIAA ni dia memang endorse peralatan. Dalam tu. Oh. So dia dapatkan benda tu. Dia dapatkan certified daripada UIAA untuk beberapa peralatan dia. Tapi barang-barang sports lah. Petzl pun semua brand lah memang hantar memang untuk dapatkan. Tak boleh nak cakap juga barang dia semuanya tak selamat. Sebab dia hantar mungkin small portion of dia punya equipment untuk dapatkan kelulusan. Tapi dia masih lagi kita boleh tanda soal, barang ni ke? Betul. Ataupun yang ini kan, sebab dia macam kalau brand established dia memang hantar. Kan, dan kita tahu is legit, memang totally hantar. Dan dia buat test. Dan dia memang buat kan. Kalau berpeluang kan pergi ke mana-mana kilang, macam saya sendiri dapat peluang pergi France tengok Petzl, how they manufacture everything kan. Dia ada satu building R&D punya yang buat semua kita panggil in-house lab test tau. So diorang memang buat load test everything semua sebelum dihantar pergi EN standard whatsoever lah, what not kan, untuk dapatkan credential dan sebagainya. Tapi maksudnya ni bukan Petzl saja kan, mungkin brand-brand lain pun buat juga. Tapi macam saya sendiri, saya berpeluang pergi tengok di France kan. So diorang keluarkan kos untuk buat benda tu. That's why bila barang tu dah ada, PPE tu ada, harganya mahal lah. And good to be true, kalau boleh jual barang tu murah, betul ke kau hantar buat load test apa sebagainya kan. So rasanya itu antara yang isu PPE dalam market sekarang lah kot. Salah satu dia sebab lagi yang kita orang ni, bila kita orang dah dekat satu tahap macam mungkin kita tahu, kita ada knowledge pasal barang tu, barang ni, barang tu. Jadinya bila kita nak bekerja, kita jadi select sikit. Kita select company sikit. Kita jadi select company sebab kita tahu company tu mesti pakai barang tu. That's why baik aku tak accept job. Ataupun aku tak payah tanya, abang ada job ke? Tak payah. Macam tu. Dia jadi sampai macam tu. Ataupun kita kerja dengan geng-geng kita je. Dia bukan nak select. Tu satu lagi soalan orang suka cakap. Geng-geng budak Road Access ni select. Dia bukan select. Tapi cuba kau duduk kat tempat aku. Kalau kau nak kerja, mesti kau ajak kawan kau. Betul tak? Takkan kau nak ajak orang random yang kau tak kenal. Betul tak? Satu lagi, mesti kita nak kerja dengan orang yang kita selesa, yang dan kita senang nak bekerja dengan orang tu. Dan kita dah tahu dah, okay, kalau kerja dengan Abu, dengan Ali, kita tahu lah, lepas je. Tak takut sebab kita tahu lah yang ni dah biasa buat dah. Kalau ada teknikal pun suruh pergi ujung ke pergi mana, dia boleh buat sendiri tanpa kita macam nak menyuruh bagi arahan. Tak. Baru-baru ni kan saya pergi tu lompat bang daripada atas nak ni crossover. Budak tu lompat bang. Ni hilang jantung. Bukan turun perlahan. Dia macam mana nak cakap, dia bukan lompat lah. Dia baru ke apa? Baru. Dia bukan lompat lah. Dia, bila anchor tu jauh, elongation. Iyalah. Okay. So bila ada elongation, nak turun tu saya dah kata tight. Betul. Tight bagi tarik ni. Dia memang nak turun susah sikit, tapi dah turun jauh nanti, pergi. Betul. Dia turun, dia macam menyangkung dekat bucu. Sekali dia terjun, memang jauh lah dia je. Meter.
gugur jantung. Tak tahu. Kita yang tengok ni gugur jantung. Sebab tali dia tak protect. Aduh. So yalah nak turun dekat age, tentu kena turun dulu baru tutup rope protector kan. So as a orang yang buat anchor and supervise kat situ, kita yang jaga orang kat situ, hilanglah jantung kejap. Betul. Sebab bila once you dah duduk dekat, mungkin level 1 kau tak rasa. Bila kau pergi kerja, orang buatkan orang semua buat benda kita, kan. semua kita buat kerja je. Level 1 dia lain, dia punya feel dia. Bila kita dah masuk level 2, perasaan tu lain. Rasa tanggungjawab tu lebih. Dah lebih. Kau nak sebelum, kalau macam pergi mana-mana pun kita akan fikir rescue plan. Mesti kita akan tanya rescue plan. Bang, rescue plan macam mana bang? Abang nak macam mana nanti? Automatically kita akan direct pergi jumpa level 3, kita tanya macam mana. Apa plan dia Apa kan? plan dia? Masa kita level 1 kita tak pernah terfikir pun, bang. Kalau apa-apa jadi nanti siapa nak rescue aku? Kita tak pernah fikir pun waktu kita level 1. Tapi bila kita dah masuk level 2, kita punya rasa tanggungjawab macam lebih sikit. Betul. Apatah lagi level 3 kan. Betul. Dia memang dia tak Dia nampak. yang set semua benda. Dia yang kan? set semua benda. Kalau dia kata tu, ikut je. Sebab ada sebab kenapa dia suruh. Betul. Dan sebenarnya ini pandangan peribadi ya, sebab saya main tali lama. Saya main tali lama. Nak kata otai tak lah, tapi main tali lama. Lama daripada yang baru-baru ni lah. Lama kan. Cuma bukan dalam bidang road access lah. Isunya sama. Kadang-kadang kita tak boleh nak cakap, oh orang lama ni dia mesti otai. Tak. Kadang-kadang kita pun tak boleh cakap, oh, orang baru ni dia tak tahu apa-apa. Pun tak. Tapi bagusnya yang saya tengok di Airata, dia punya flow dia tu ialah bila dia ada level 1, level 2, level 3, sebenarnya dia membawa bukan sahaja ilmu, dia membawa experience tu sekali. Betul. Dan bila sampai ke level 3 tu kita tahu dah experience dia bersama dengan skill yang dia ada. Betul. Kalau bidang lain tak. Bidang lain tak semestinya kau level 3, tak kisahlah apa bidang pun kan, dalam tali kan. Selain daripada Airata, belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Because dia tak sedetail macam Airata. Ini yang kalau kita nak buat comparison kan. Sebab nak lepas dia punya assessment pun susah. Lagi-lagi dengan Abang Sulaiman dia sangat particular. Kalau kau level 1, okeylah. Kau level 1 dia bagi je. Selagi kau 2 point tu okey je. Kalau lama sangat dia bagilah masa. Okay, lagi 5 minit. Tapi kalau level 2 dia betul-betul nak kau tu level 2 tu, kau naik jadi level 2 tu kau betul-betul layak. Betul. Hours tu satu hal lah. Hours is hours lah. Walaupun kau dapat banyak hours, belum tentu kau ni, sebab hours kita buat kerja kan. Betul. Dia betul-betul dia ni. Saya pergi ambil dengan dia. Rasa macam ya Allah. Tapi dia memang betul-betul ni. Saya respect lah dia. Cara dia ni cara dia evaluate orang tu betul-betul ni. Dia boleh tengok orang tu betul dah bersedia dah tak? bersedia ke betul? Ya, Betul-betul dah bersedia ke tak? Itu Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Ya, itu yang sepatutnya. Dan saya rasa dalam banyak-banyak credential yang saya rasa Airata antara yang established lah. Bukan kita nak pro mana-mana kan, sebab kalau di American dia ada macam-macam lagi. Ada macam-macam. Ada macam-macam lagi kan. Tapi yang quite established, yang diterima pakai dalam road access industry, Airata lah kan. And well recognized lah. Iyalah, betul. Worldwide kan, pergilah mana-mana pun orang recognize kan. Dan ada je kita punya, mungkin ramai juga tak tahu, ramai je yang Airata level 3 kita ni yang berada di luar negara, bekerja. Boleh kata mostly level 3, kebanyakan level 3 kita yang ada dekat Malaysia ni mostlynya ada banyak main dekat luar. Kan, mostly memang main kat kalau luar. tak adalah dekat Malaysia ni kekurangan level 3. Pergi buat kerja kat bangunan tak ada level 3. Sebenarnya sebenarnya ramai. Tapi banyak main kerja di luar kan. Betul, banyak main dekat luar. Dan orang-orang macam ni ialah orang yang direction dia very clear. For me,
Data ni bagusnya dia punya direction very clear. Lepas level 1 kau kerja hours, kau test dan sebagainya, naik next level dan sampai yang kemuncak dia level 3 dan mungkin level 3I nak jadi instructor dan sebagainya Level kan. 3 Malaysia ramai yang bagus-bagus. Ramai yang bagus-bagus level 3 Malaysia. Itu sebab di negara jiran kita, negara yang kecil kan, Singapura, pun ramai juga level 3 tau. Ramai sebab Ramai. dia walaupun kau cuci bangunan, dia nak kau ada air rata. Ya, dia Bagusnya. sebab bagusnya di negara jiran kita ni dia dah jadikan tu sebagai requirement. Ya, betul. Jadi dia tak ada isu yang macam berlaku di Malaysia kan. Betul. Air rata masih belum lagi dikira sebagai ada akta ke, ada apa, dia macam bukan satu kesalahan. Dia bukan lagi kesalahan kalau tak ada kan. Requirement dalam Malaysia. Kalau untuk bekerja di tempat tinggi hanya working at height memadai. Betul. Tak perlu ada air rata. Betul. So kalau kau nak panjat buat kerja cuci, kau perlu ada working at height je. Betul. So dah cukup meet dia punya requirement untuk buat kerja dah. Basic requirement. Tapi hakikatnya sebenarnya tak cukup tak sama lagi. pun. Dia tak sama. Tak cukup lagi. Betul. Harapan Maya untuk industri dalam Malaysia dan mungkin boleh ajak lebih ramai wanita untuk involve. Harapan saya untuk mungkin generasi saya tak dapat, mungkin generasi adik-adik saya yang akan datang tu mungkin insya-Allah dia akan dapat. Saya rasa untuk apa yang saya harapkan ni, Malaysia ni dia macam Singapura. Dia guna pakai air rata tu as dia punya, kalau tak ada tu satu kesalahan, boleh dijatuhkan hukuman ke. Sebab apa? Sebab dia melibatkan nyawa. Betul. Kalau contoh insurans pun tak boleh nak claim. Contoh kalau kau tak ada air rata ni, dia kena macam tu. Tapi untuk masa sekarang mungkin kena ada somebody yang cuba buat benda ni lah, cuba speak out benda ni lah kan. Sebab tu bukan kepakaran saya, tapi apa yang saya harapkan dalam Malaysia ni ada seseorang yang boleh bawa benda ni ke tengah. Ataupun ada organisasi lain yang boleh membantu benda-benda macam ni lah untuk generasi akan datang. Okay. Untuk wanita-wanita di luar sana apa? Untuk wanita-wanita di luar sana, saranan Maya untuk get involved dalam industri. Jangan putus harapan lah. Boleh try main dekat bangunan dulu. Sebab bangunan ni banyak benda boleh belajar. Memang dia punya rate agak rendah sikit kalau nak compare dengan offshore. Tapi banyak benda boleh belajar. Kalau nak terus masuk offshore, dia kena ada satu connection yang agak kuat sikit. Dia bukan kabel tapi connection. Connection untuk seseorang boleh bring you pergi sana untuk buat kerja. Masuk dalam that industry. Tu salah satu macam cabaran juga, struggle perempuan untuk dalam industri ni. Tapi apa yang saya boleh katakan, semua orang boleh jadi, anyone can be anything. Okay. Tak kisahlah dalam bidang apa pun, sebab tak semestinya dalam bidang yang saya ceburi, sebab tak semua orang sama kan. Tapi semua orang boleh jadi apa yang dia nak. Itu je lah. Okey. Rasanya itu sahaja kita punya podcast pada minggu ini. InsyaAllah kita akan, terima kasih kepada Maya. Sama-sama kerana menjemput. Sebab sudi akhirnya kan duduk dekat gini podcast. Dan terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi podcast akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.